Boleh. Alhamdulillah, barakatan taibah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bertemu dalam satu sesi yang kita panggil sebagai book review. Dan dalam TKO belum pernah lagi berlaku sesi book review ni. Dan saya raikan nama idea daripada kawan-kawan, terutama yang khususnya untuk ini daripada Zai dan tim Nisa. Dan insyaAllah nanti saya akan share sedikit latar belakang macam mana boleh berlakunya event malam ni. Dan pada pandangan saya, ia satu gerak kerja, satu permulaan yang sangat positif untuk kita membina input yang ada dalam minda. Dan saya boleh rasa energi untuk bulan Jun ni satu energi yang luar biasa. Satu energi yang we start strong. Everybody start strong. Kalau tengok VP masing-masing pun yang bulan lepas dah memang kita finish strong. Tapi bulan ini boleh rasa energy tu powerful. Tengok dalam grup coaching, tengok dalam grup masterclass, tengok dalam grup coach masing-masing, tengok dalam grup elite. Saya sendiri boleh kata huru-hara membaca mesej. Tapi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, huru-hara tu adalah huru-hara yang baik, yang menandakan bahawa kita sedang grow. Nanti Nisa akan kupas, Coach Nisa akan kupas bagaimana peristiwa ini. Everything happen for a reason. Mungkin buku ni lebih sesuai kepada mereka yang sedang mencari jalan, mencari sebab persoalan dan sebagainya. Tapi jangan dengar cakap saya, kita dengar bagaimana ulasannya nanti. Dan malam ni saya nak serah kepada Zai untuk handle majlis pada malam ni, dan nanti serah kepada Nisa, dan mungkin penutup nanti kita balik kepada saya dan mungkin kita akan buat rumusan dan sebagainya. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya nak mempersilakan supervisor kita, Coach Zai Niatul Insyirah untuk event malam ni. Silakan Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Clear tak? Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kalau dengar suara saya boleh tak type nombor 2006. 2006. Nak menandakan semua dengar. Okay, alhamdulillah. Okay, highest energy. Okay, alhamdulillah. Salam extravaganza kepada semua. Okay, terima kasih kepada semua sebab meluangkan masa pada malam ni untuk kita sama-sama join program book review bersama dengan Coach Nisa. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya program book review pada malam ni, saya nak kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama diberi Nur Zainiatun binti Muhammad Isa. Boleh panggil saya Coach Zai, ataupun Head Coach Zai . Ada yang juga yang panggil Tok T. Alhamdulillah. Okey, umur saya 33 tahun. Sekarang saya menetap di Melaka. Asal saya daripada Ipoh Perak. Kejor. Okey. Alhamdulillah sekarang saya merupakan World Team Member dan saya telah menyertai program TKO sejak Mac 2020. Dah setahun lah lebih kurang. Okay. Alhamdulillah saya juga dah lost lebih kurang 12 kilogram dan sekarang saya merupakan head coach kepada team TKO Zai Beloved. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita mulakan dengan program, kita nak latar belakang program dulu. Apa yang kita nak tentang program book review ni? Okey. Book review ni saya bincang dengan Ustaz. Kita nak buat program secara ilmu santai sahaja untuk gain knowledge kita.
Maksudnya dekat dalam TKO ni bukannya hanya setakat ajar makan sihat, ajar senaman, tapi kita juga nak sebagai platform untuk boleh sampaikan ilmu, pelbagai jenis ilmu. Alhamdulillah Ustaz approve dan itulah malam ni kita mulakan dengan program pertama kita lah, book review. Okey, kita yang jadi coach ni kita nak masuk input yang baik dalam minda. Jadi sebabnya books tu sendiri ialah train your imagination to think big. Buku tu boleh train kita punya imagination untuk berfikir dengan lebih besar lagi. Okey, tanpa melengahkan masa, saya paskan kepada Nisa, iaitu adik ipar saya sendiri. Alhamdulillah. Okey, to you Nisa. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya jelas? Boleh Okey, sekejap saya nak betulkan saya punya view. Okey, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kenal diri dulu lah ya, saya Coach Nisa ataupun nama sebenar saya Siti Harunisa binti Umar Idrus. Tadi saya tengok dalam master group orang kata anak PT Idrus ke? Bukan, ayah saya orang biasa je. Saya bukan daripada tim tersebut, saya pada TKO. Coach saya adalah Coach Zai, dia merupakan kakak ipar saya sendiri. Saya dengan TKO daripada Oktober 2020. Jadi ini dah hampir 6 bulan, lebih pada 6 bulan lah sebenarnya, nak dekat setahun. Amin, bakal PT. Okey, saya berusia 26 tahun 8 bulan, ada 4 bulan lagi nak 27, masih muda. Rasanya banyak lagi yang saya nak capai. Jadi bila Coach Zai cakap dengan saya, kita nak buat book review, minat tak? Saya cakap, saya biasa buat. Saya cakap, kalau nak saya buat boleh, saya tak ada masalah. So kita sama-sama belajar. Jadinya itulah sedikit sebanyak untuk dalam TKO orang panggil saya Coach Nisa cantik. Alhamdulillah, cantik kan? Boleh komen cantik kalau dengar saya cakap cantik. Saya dah lost, Alhamdulillah setakat ni daripada saya join saya dah lost 11 kilo. InsyaAllah lagi 5 kilo yang saya cuba untuk pecahkan lagi. InsyaAllah moga-moga tercapai dan bersama kita lah malam ni. Boleh Coach Zai boleh teruskan dulu, nanti kita sambung lagi. Okey, so dah kenal lah dengan Coach Nisa cantik ya. Okey, so hari ni kita nak kupas mengenai buku. Apa nama bukunya tadi? The Art of Letting God. The Art of Letting God. Okey, The Art of Letting God. Okey, so semua dah bersedia dengan pen dan kertas lah kan? Okey Nisa. Okey, kita buat santai je. Saya tak nak semua stress, semua kita relax je. Buku, sebelum kita kupas lagi tentang buku, suka saya ingatkan kenapa kita kena baca. Saya dalam hidup saya, moto saya satu je, membaca itu adalah tanggungjawab. Dia bukan satu hobi, dia bukan satu perkara yang bila perlu kena buat. Tidak, membaca ini adalah satu tanggungjawab. Kalau dia bukan tanggungjawab, kenapa ayat pertama Allah turunkan adalah Iqra, bacalah. Kenapa Allah suruh Nabi kita baca dulu. Jadi apa asasnya pada baca tu? Sebab tu banyak sahabat saya bagi tahu membaca itu adalah tanggungjawab. Jadi dari situlah yang akhirnya saya membaca ini lebih sekadar tanggungjawab, membawa kepada kopi. So awak dah rasa macam membaca itu bukan sekadar tanggungjawab tapi lebih pada tu. Okay, so Zaidi. Jadi buku pertama hari ni yang kita nak bincangkan adalah buku ni, The Art of Letting God. Ada yang tanya mana nak dapat. Saya ada baca kot komen tapi saya tak sempat nak bagi tahu. Okay, buku The Art of Letting God ini ditulis oleh Ustaz Mizi Wahid. Jadi orang kata sebelum nak baca buku kena tahu siapa penulis dia. Barulah kita boleh faham sebenarnya buku tu pasal apa. So kalau The Art of Letting God ni tajuk bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris ke? Ya, maafkan saya ya, bukunya buku bahasa Inggeris. Tapi tak susah nak baca. Jangan risau kalau rasa macam susahnya nak baca buku bahasa Inggeris, tak susah. Ini buku ni saya baca dalam masa beberapa jam sahaja. Sangat mudah, isinya pun tak terlalu banyak dan santai. Bahasa Inggerisnya pun agak simple nak difahami. Okay.
Ada boleh beli dekat e-book juga dan boleh dapatkan dengan publisher dia, Iman Publication. Nanti saya bagi link dekat sini lah kat mana nak dapatkan Iman Publication ni. Ustaz, kita kenal dulu Ustaz Mizi Wahid. Ustaz Mizi Wahid ni dia bukan ustaz dekat Malaysia. Dia datang daripada Singapura. Dia dah menulis beberapa buah buku dan dia juga ada dia punya institut sendiri, Safia Institute. Ustaz Mizi ada juga coaching, dia pun sama macam kita, dia ada pun sesi bercakap dengan orang, dia pun ada apa kita panggil macam space. Kalau kat Twitter dia ada space, dia bercakap. Kalau dekat Instagram dia ada dia punya live dan dia juga ada program berbayar dia. Okay. Dalam set yang buku yang macam ni, dia ada 3 set. Yang pertama adalah The Art of Letting God. Yang kedua You Are Love. Yang kedua adalah Call Upon Him. Dan yang ketiga adalah You Are Love. Okay, setakat yang saya miliki, setakat ni ada 2 je. Yang buku ketiga saya belum beli lagi. Dan dia ada dua terbitan. Yang pertama terbitan daripada Iman Publication ni. Yang ini yang diterbitkan di Malaysia. Dan kalau yang diterbitkan di Singapura tu buku dia berwarna biru, merah dan warna lagi satu. Kalau yang kat Malaysia punya dia warna putih macam ni. Dia hardcover. Kalau buku yang Singapura terbitkan tu buku dia nipis je. Dia tak ada hardcover macam ni. Okay. Kenapa saya pilih buku ini pada kali pertamanya? Kerana mula-mula saya fikirlah, alamak buku apa lah. Sebab Ustaz cakap, ada tajuk buku tak? Alamak nak fikir tajuk buku pula kan. Cakap ish. Lepas tu saya teringat buku ni saya sejenis yang suka berkongsi buku saya dengan kawan-kawan saya. Jadi ketika saya baca buku ni, saya cakap dengan kawan baik saya duduk serumah waktu tu dengan dia, saya cakap you patut baca buku ni. So you akan rasa bahawa kita tidak keseorangan macam tu. Lepas tu dia macam ya ke? Lepas tu saya bagi buku ni dekat dia. Saya dah duduk rumah baru ni dah dekat setahun, dah dekat 6 bulan. Baru hari ni dia pulang balik dekat saya. Itu pun sebab saya minta balik buku ni. Kalau tak, buku ni bersama dengan dia dan berada di tepi katil dia. Dia kata bila dia bangun tidur, dia buka, dia selak, dia baca, dia rasa macam cukup dalam jiwa dia. Dia rasa macam semangat nak teruskan hidup dia. Betapa buku biasa macam ni boleh bagi impact yang besar dalam hidup kita. Jadi ada juga yang tanya kat saya, apa maksud The Art of Letting God? Apa kalau bahasa Melayu dia apa maksud Art of Letting God? Saya pun cakap, saya terkebil-kebil macam mana saya nak bagi tahu The Art of Letting God ni. Kalau kita baca pun nak let God apa nak kita nak bagi kat Tuhan tu sebenarnya. So ada satu perkataan yang sangat sesuai nak menggambarkan The Art of Letting God ni adalah tawakal. Perkataan ni kita rasa biasa, macam tawakal. Kita semua tawakal. Seberapa besar kita faham tentang tawakal tu sebenarnya. Okay. Tawakal ni kita rasa macam okay, aku dah buat, aku dah usaha, aku dah doa, tawakal lah. Minta lah, nanti pandai lah. Kalau kata kau ni fikir usaha je. Cakap memanglah usaha kena 100%. Dulu kalau kat sekolah, cikgu sekolah rendah saya pernah cakap dengan saya, awak kena ingat 99% usaha, 1% lagi tawakal. Saya dalam mindset saya daripada saya darjah 1 sampailah saya tingkatan 5, 99% usaha, 1% adalah tawakal. Kemudian bila saya masuk universiti, saya rasa bila ustaz saya cakap dengan saya, bila saya dekat U kan, dia cakap kalau awak rasa yang awak buat, yang awak dapat hari ni hanya semata usaha awak, susahlah. Iman awak ada masalah. Bayangkan ketika saya dah ada mindset yang 99% adalah usaha, hanya 1% itu tawakal, saya dah rasa macam Allah, salah siapa ni? Cikgu saya punya salah ke? Lepas tu saya pun macam, tak boleh ni akan jadi satu masalah pada jiwa saya. Jadi akhirnya saya masih tercari. Ketika saya di kolej, saya masih cari apa itu tawakal. Apa itu sebenarnya yang kita ni manusia ni berpegang? Adakah kita hanya berpegang kepada Quran Sunnah semata, ataupun adakah kita sebenarnya berpegang kepada ajaran mak ayah kita je? Sebab kita Islam warisi kan. Lepas tu rasa macam mak ayah aku suruh solat, kau ngaji, kau solat, kau belajar, confirm cemerlang dunia akhirat. Macam tu. Kita diajak atas dasar yang sebegitu saja. Tetapi ketika saya
saya baca buku ni dalam keadaan dalam PKP masa tu, PKP 2020, dan dalam keadaan jiwa saya yang sangat runtun, sangat rendah, dan saya rasa macam apa yang sebenarnya saya cari. Lepas tu ketika saya buka pada muka surat pertama, saya memang sarankanlah beli buku ni. Ketika saya buka muka surat pertama bercakap tentang surah ke-39 ayat ke-36. Adakah Allah itu tidak cukup untuk hamba-Nya? Lepas tu saya macam jiwa saya terus macam aduh, ini betul-betul tepat kena dalam hati. Saya belum baca isi tapi saya baca dia punya penghargaan. Penghargaan dia tulis dekat sini, dia punya background. Dia kata Ustaz Mizi cakap, something amazing happen when you finally learn how to let go of outcome and the result to your effort. Bila sesuatu yang akan jadi dan berlaku kalau akhirnya kita ini belajar bagaimana untuk melepaskan kita punya anxiety, melepaskan kebimbangan kita. Bila saya baca buku ni sangat link dengan apa Ustaz Azman cakap. Ustaz Azman cakap the power of now kan. Masalah hanya akan muncul bila awak fikir tentang masa depan. Sekarang awak tak ada rasa masalah. Malam ni kita tak ada masalah. Tapi bila kita fikir esok nak makan apa, itu masalah. Biasa malam dah fikir esok nak sarapan apa, esok nak sarapan apa, esok nak tengah hari apa, esok nak dinner apa. Dalam fikir tak payah fikir. Seminggu dah tahu dah, barang dah siap beli dah. Sebab bila saya baca buku ni barulah saya macam konsep tawakal tu sebenarnya adalah kita tidak perlu bimbang tentang di hadapan. Awak dah serahkan sekeping hati tu kepada Tuhan. Maka apa yang perlu awak risaukan? Sebab hidup ni bersandarkan pada Tuhan. Tali bergantung tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia, bukan sekadar usaha kita. Jadi memang kita perlu berusaha. Itu Tuhan suruh kita berusaha. Tetapi bila kita rasa yang kita hanya berusaha semata dan kita dapat hasilnya kerana usaha kita semata, itu sesuatu yang hilanglah daripada asasnya, kerana kita buat apa sahaja itu berbalik kepada Tuhan kita. Okay, itu baru sesi pertama. Mungkin ada yang nak tanya soalan dulu. Penat nanti saya bercakap. Nak saya teruskan lagi kan soalan ke? Goosebump Cha, goosebump. Goosebump Terbaik Cha. Okey, sekejap saya nak terangkan dulu dalam buku ni punya ni. Okey. Kebanyakan buku yang saya baca dalam tempoh PKP ni dan juga baru-baru ni adalah buku yang diterbitkan oleh Iman Publication. Kalau nak cari buku yang bagus, buku yang menyentuh jiwa, buku yang memandang satu perspektif yang berbeza, saya akan sarankan untuk pergi cari publishing ni, Iman Publication. Boleh dia punya kedai kalau kat KL ni dekat Sri Kembangan, tapi disebabkan PKP akhirnya mereka hanya buat kelas buat kedai online saja. Diorang dah tutup the physical store. Tapi saya dengan Iman ni, sebelum saya pergi lanjut, saya nak cerita sikit lah pasal publisher ni. Saya dengan Iman Publication ni daripada awal-awal dulu. Masa tu dia punya owner buka kedai kecil je dekat level 2 kat Sri Kembangan sebelah Mines tu. Dia tekan kedai kat situ. Dan dia jual majalah Jom kita panggil. So dalam tu dia tulis artikel-artikel tentang diorang kupas buku, diorang kupas surah, tadabbur surah. Diorang ada ambil beberapa artikel yang ditulis oleh Dr. Rizwanti. Adalah banyaklah diorang punya penulis kan ketika itu, dan diorang hanya menjual majalah sahaja. Dan akhirnya bila perkembangan tahun demi tahun daripada sekadar kedai kecil, bookstore, dan akhirnya mereka berjaya menjadi salah seorang sponsor untuk Pesta Buku Antarabangsa, itu adalah satu pencapaian yang sangat hebat lah. Saya rasa dah dekat 6 tahun rasanya macam tu. Kalau tak silap saya, dia ada seorang penulis yang sangat famous, Temai Abdullah. Buku-buku dia pun sangat bagus. Dia sendiri setiap kali buku dia keluar mesti sold out. Saya antara orang yang cubalah mendapatkan buku tu kan, tapi mesti sold outnya lah. Okay, jadi saya pun tak kenal dengan Ustaz Mizi Wahid ni. Iman Publication ni yang kenalkan betapa saya rasa bagusnya mereka menulis, menerbitkan sesuatu yang diorang kata masyarakat perlu tahu. Orang ramai perlu tahu. Kita baca buku, ada setengah buku kita baca sekadar untuk menghiburkan hati kita. Ada setengah lagi kita baca untuk dapatkan sesuatu. Jadi Iman ni bila dia menerbitkan buku, dia nak buku yang orang nak baca
dan buku yang boleh menghiburkan hati juga dalam masa yang sama. Kalau dari buku Art of Letting God ni, dia ada dia dibahagikan dalam 21 bab, 21 chapter lah. Dan setiap chapter, setiap bab itu dia terangkan satu demi satu apa perkara yang sebenarnya berlaku pada diri kita. Dia tak terangkan manusia perlu buat ni macam mana nak bertawakal. Dia tak terangkan tu. Dia hanya terangkan apa sebenarnya berlaku dalam hidup kita dan apa sebenarnya tindakan Tuhan yang mahu kita lakukan. Macam mana kita nak faham apa sebenarnya Tuhan nak bagi tahu kat kita. Jadi dalam buku 21 bab ini, setiap satunya saya suka buat macam ni dekat buku saya. Nampak tak? Saya tak suka conteng buku saya. Ini perangai saya. Kalau saya conteng buku tu, mungkin buku tu adalah buku-buku yang saya perlu sebagai rujukan. Tapi kalau buku ini sekadar pemahaman pada jiwa saya akan tanda macam ni. Buat macam ni senang. So bila kita tanda macam ni, so kita dah tahu apa yang kita nak baca, dekat mana key point dia. Jadi ada beberapa yang saya akan tekankan, saya nak bagi tahu kat sini. Contohnya ayat yang ni. Dalam hidup sangat mudah untuk berputus asa. Bagaimana kita berasa bahawa semua benda adalah kegagalan dan akhirnya hanya membawa kepada kita menyerah tanpa berusaha untuk terus mencabar diri kita. Okay. So dia kata, bayangkan apabila kita membaca buku itu memberitahu kita, memang mana ada buku nak bagi tahu kita yang memang kita memang manusia yang suka mudah putus asa. Kita memang manusia yang gagal. Mana ada buku yang macam tu? Mana ada buku yang nak bagi tahu kita kita ni semua adalah manusia yang lemah. Semua buku ditulis dengan keadaan positif. Semua buku ditulis kata awak tak boleh berjaya, awak kena buat macam ni, awak kena usaha kuat. Tapi buku ni dia punya ayat dia cuma cakap macam tu je. Memang senang nak putus asa. Kenapa boleh jadi putus asa? Apa yang menyebabkan kita putus asa? Jadi bila saya baca satu ayat demi ayat dalam bahasa Inggeris yang saya tak pandai sangat ni, tapi saya boleh baca dengan cepat dan kena pada jiwa saya. Okey. Lagi apa lagi dalam buku ni yang saya ni? Kemudian dalam setiap bab yang ditulis dalam buku ni, Ustaz Mizi akan cakap recap. Recap tu maksudnya okey, bab pertama kita baca, kita ingat balik apa benda sebenarnya yang kita baca tadi. Apa yang kita nak ingatkan sebelum kita pergi bab seterusnya. Macam tu. Bab pertama dia kata tentang the great temptation. Bagaimana kita akhirnya memang akan mudah putus asa. Kemudian bagaimana akhirnya kita berputus asa. Lepas tu the meaning of surrender. The meaning of surrender ni the meaning of surrender ni dia nak cakap tentang bagaimana sebenarnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat 11, surah ke-11 ayat ke-123, dan kepada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita kembali. Okey. Yang bestnya dia tak tulis ayat tu macam tu, dia tak bagi tahu datang daripada mana surah ni. Dia hanya tulis nombor Quran 11-123. Pergilah buka cari. Itu reference yang tak semua orang nak buat. Semua orang bila baca buku dia nak benda tu termaktub dalam buku. Letak okey baca. Oh, mesti buku ni nak cerita A sampai Z. Tapi buku Ustaz Mizi ni bila baca, kejap buka Quran dulu. 11 ayat 123. Cari, tengok. So bila saya baca buku Ustaz Mizi ni, saya memang akan ada reference kat sebelah. Sama ada saya tampal kemudian saya akan baca ataupun saya terus buka. Okey. Seterusnya kalau dalam buku tawakal ni, kita ada satu benda yang kita rasa kita selesa buat. Kita panggil sebagai the people pleaser. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni biasa kalau kita ada bos, kita nak please bos kita. Kalau kita ada manager, kita nak manager kita tahu kita ni bagus. Kita selalu ada nak bagi satu image yang sangat baik. Semua orang kena tahu saya baik.
Saya adalah Nisa yang cantik, sebab tu saya bagi tahu saya adalah Nisa cantik. Tu dia punya image yang kita nak tunjuk kat semua orang tu, kita ni memang sangat bagus. Tapi pernah tak kita nak tunjuk kat Tuhan yang kita ni bagus? Sebab apa? Kita selalu nak tunjuk kita bagus, kita baik, tapi kita tak pernah tunjuk dengan Tuhan kita baik tak? Dengan Tuhan, apa urusan kita dengan Tuhan, kita selalu cakap, aku dengan Tuhan lah, kau jangan masuk campur. Manusia dia suka macam tu kan, dia macam tak tunjuk. Tapi dia dengan manusia, sama manusia, saya terpaling tahu dia abad ini. Tapi kalau buat dengan Tuhan ni, susah sikit. Itu, cuba kita tukar sikit. Cuma kalau kita jenis yang memang meminta-minta dengan Tuhan. Kata Ustaz Mizi, kalau dengan manusia kita sanggup merayu, meminta itu, kenapa kita tak pernah nak merayu, meminta dengan Tuhan? Waktu saya baca tu, Allah, saya bukan kaki jilat bagi tahu awal-awal. Saya bukan kaki jilat, saya memang tak suka nak jilat bawah saya, sebab tu saya lambat naik pangkat dibanding orang lain lah kan. Tapi hidup saya sangat mudah, saya buat sebab saya nak buat. Saya tak ada definisi, orang push saya memang saya macam bye. Saya memang tak tu. Kalau bos saya push saya pun saya cakap, bos tenang. Saya tekan, bos duduk tepi, saya tekan. Saya memang takkan, okey bos. Saya tak ada macam tu. Sebab bagi saya, kalau kita nak paksa buat sesuatu yang kita tak nak, takkan jadi apa. Jadi samalah macam ni. You tak paksa Tuhan. Awak tak paksa Tuhan untuk dapatkan apa awak nak. Tapi bila dengan manusia, awak macam, saya boleh buat. Tapi kalau dengan Tuhan macam, nantilah dia punya nantilah tu tak nak buat tu, lama-lama tak buat. Nantilah tapi tak buat. Jadi macam mana sebenarnya yang kita ni nak meminta-minta dengan Tuhan? So dalam buku ni dia cakap ada satu ayat tu dia cakap macam ni, macam mana kita nak meminta-minta kepada Tuhan adalah dengan for the sake of Allah. Selepas saya menyedari, ni saya translate dia ayat bahasa Inggeris tau, saya translate bahasa Melayu. Okey, selepas saya menyedari bahawa segala penyerahan hanyalah kepada Allah, itulah pleasure yang terbaik sekali yang kita perlu ada. Dalam kebanyakan sebab, kita teruskan untuk rasa kecewa kerana kita membenarkan hati kita melakukan perkara tersebut. It's called doing the right thing for the wrong reason. Kita rasa kita buat baik tapi untuk reason yang salah. Jadi, dekat sini ada beberapa refleksi yang kita boleh huraikan sebelum kita nak jadi pressure kepada Allah lah, sebelum kita nak minta-minta dengan Allah. Yang pertama, kenapa kita solat? Dia kata, why do I pray? Tanya diri kita. Second, why do I attend religious classes? Muka surat 106. Cik kata 106. Okay, dia kata, why do I pray? Yang pertama, why do I pray? Kenapa saya solat? Yang kedua, why do I attend religious classes? Kenapa saya pergi kelas-kelas agama? Yang kedua, why do I share my knowledge with others? Kenapa saya perlu kongsikan saya punya knowledge ni dengan yang lain? Yang keempat, why do I dress modestly? Kenapa saya perlu berpakaian elok? Kenapa saya perlu bagi satu image yang baik? Kenapa saya perlu menutup aurat? Okay. Yang kelima, why do I volunteer to help others? Kenapa saya nak buang masa saya tolong orang? Kenapa saya nak habiskan, maksudnya saya boleh je lepak-lepak kan, habiskan masa kosong saya, masa lapang saya, tengok wayang ke, tengok movie ke, pergi dating ke. Tapi why do I volunteer to help others? Then the next one, dia kata, why do I preach my faith? Kenapa saya perlu saya perlu sebarkan keimanan saya? Dan yang terakhir ni, who am I trying to impress? Siapa yang perlu saya impresskan? Who am I trying to impress? Saya nak bagi tahu kat siapa? Siapa sebenarnya saya nak menunjukkan ni? Kita jadi manusia, kat siapa sebenarnya kita nak menunjuk? Yang kita ni baik, yang kita ni cantik. Bila saya guna nama Nisa cantik, ini kenapa saya kena kaitkan dengan nama saya? Orang cakap, kau ni perasan kan? Kau perasan, mana ada orang nak guna nama Nisa cantik? Belum ada lagi dalam senarai coach yang guna nama, letak nama subjektif di belakang nama dia. Tak ada, saya seorang je. Betul tak Ustaz? Tahu kenapa? Sebab saya tahu ada banyak sangat Nisa. Ada banyak sangat Nisa dalam Malaysia ni, ada banyak. Even dekat sini 70% saya yakin adalah wanita. So bila dia adalah wanita, dia adalah Nisa. Tapi macam mana saya nak buat orang ingat saya? Saya Nisa cantik. Itu sebenarnya. Tapi
yang tanya dekat saya tu kawan-kawan saya lah. Dalam TKO saya rasa tak ada orang pernah tanya saya. Semua orang macam accept je, oh Nisa cantik, okay. Tak ada orang tanya saya kenapa saya pakai nama tu. Nama ni nama yang kita bagi branding tau dekat diri kita. So bila kita bagi branding kat diri kita, siapa sebenarnya kita nak impress? Kita nak impress apa? Kita nak impress Tuhan kita, kita nak impress coach kita nak impress kawan-kawan kita, cikgu kita, mak ayah kita, boyfriend kita, husband kita, wife kita. Siapa sebenarnya kita nak impress? So dalam buku ni, dalam masa yang sama, bila buku ni berkata who am I to impress, saya fikir itulah siapa yang saya nak tunjuk kan. Kalau saya kurus, siapa saya nak tunjuk? Saya cantik, siapa saya nak tunjuk? Orang saya cakap kenapa nak pakai makeup? Nisa dah cantik tak payah pakai makeup. Tak ada maknanya. Saya pakai untuk kepuasan saya sendiri. Saya rasa saya cantik pun untuk diri saya sendiri. Saya bukan originally memang cantik, memang cantik tak payah pakai makeup. Semua cantik, tak ada. Saya orang biasa, kulit saya kulit Melayu, hidung saya pun masih penyek ni. Tak ada mancung. Tetapi apabila saya meletakkan kecantikan itu pada diri saya rasa macam sebenarnya aku ni cantik tau. Saya tenung muka saya kat cermin, saya tengok satu persatu daripada kening saya, mata saya, bulu mata, hidung, bibir, gigi semua saya tengok. Lepas tu saya fikir, sebenarnya saya ni cantik tapi bukan cantik ikut ukuran manusia. Saya cantik sebab gigi saya berlapis. Siapa cakap Kak Ida gigi saya berlapis? Saya tak pakai braces. Gigi saya berlapis, saya tak pakai braces. Saya cakap lah kenapa akhirnya saya merasakan diri saya cantik. Barulah saya ada self confidence, barulah saya yakin dengan diri saya, barulah saya rasa macam saya cuma nak impress diri saya dengan Tuhan saya je. Saya bukan nak tunjuk ke orang saya cantik pun. Saya bagi tahu nama saya Nisa cantik bukan saya nak semua orang tahu saya cantik. It's just nama je, satu nama sebab semua orang cantik. Cantik ke subjektif kan. Tapi nak bagi satu image, personal branding bukan untuk orang tau, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita. Saya letak nama Nisa cantik sebab saya kena ingat saya ni cantik. So saya tak akan merendahkan diri saya. Saya seorang yang sangat suka merendahkan diri. Kalau boleh tanya coach saya, memang saya, kalau family saya kutuk saya tu, adik-adik saya tak cerita lah. Saya pernah, coach saya baru kan kahwin dengan abang saya, masa tu dia tanya abang saya, kenapa cakap dengan saya macam tu, kasar sangat dia kata. Padahal abang saya cakap, biasa je kutuk-kutuk adik gemuk. Biasalah, tapi saya beruntung lah dapat kakak ipar yang macam ni kan. Memang dia kata, aku nak tolong kau nak tolong diri kau tak nak? Sebab tu saya discover personal branding ni bukan sekadar untuk impress manusia. Personal branding ni untuk diri kita dengan Tuhan. Saya bawa nama Hairunisa sangat berat. Sebaik-baik wanita yang saya nak bawa akhirnya menuju ke Tuhan. Nama yang Tuhan panggil kelak, Hairunisa. Apa ada dengan Hairunisa? Apa yang Hairunisa buat kat dunia yang Hairunisa nak bentang pada saya, pada Tuhan kita? Itu sebenarnya bila nak cakap nak impress apa, impress Tuhan lah. Okay? Itu habis yang kedua. Right, saya nak minum air kejap, penat bercakap. Ustaz, boleh nak ulas apa-apa Ustaz? Sementara Nisa minum air tu. Okey, terima kasih Nisa. Sesi pertama introduction saya dah rasa wow dan meremang, dan saya pasti orang yang baru masuk pun merasai yang sama, dan saya terus share kita punya link dengan tim kelas ngaji, dan saya nampak dekat sini ada Idayu, ada Zita, ada Piti Salahuddin, yang nampak ada Ustaz Muhammad, dan itu yang saya nampak lah. Dan saya rasa ramai dalam ni tertanya-tanya kan, siapa Nisa ni? Macam mana Ustaz boleh jumpa Nisa? Macam mana Zai boleh jumpa Nisa? Kenapa Nisa boleh share tajuk buku ni? Kenapa banyak persoalan dalam minda? Tapi pastinya bukan saya akan menjawab semua persoalan tu. Nisa akan sambung dalam sesi yang kedua setelah selesai minum. Silakan Nisa. Okay, terima kasih. Saya baru perasan partisipan dah 47 orang, subhanallah. Saya dah lama tak berada di atas stage. Saya selalu bagi sharing juga waktu universiti, waktu zaman college dulu, tapi tak adalah ramai macam ni. Dah lama mengajar anak murid pun 20-30 orang maksimum. Saya memang dah lama tak ni lah. Bila Ustaz cakap dah share ramai tu, saya cakap alamak dah berlebar balik dah. Dah ramai balik. Okay, saya kupas sikit lagi tentang buku ni sebelum saya buat sesi soal jawab, boleh? Tak ada masalah yang tu. Okay,
tadi saya dah cerita pada bab yang bagaimana kita nak impress dengan Tuhan kan. Pada bab seterusnya, dia bercerita tentang akhirnya kita ini pada chapter 15 Pada chapter 15 dia bercerita pada tajuk dia Don't Surrender Your Power to Others. Okay, ini kita selalu buat. Manusia dia macam ni. Kita akan terluka dengan manusia. Kita akan terluka dengan manusia sebab hidup kita memang akan dengan Tuhan. Hidup kita memang akan dengan manusia. Kita buat apa-apa pun akan ada manusia. Sebab tu Allah kata jaga hubungan Allah, hablum minallah dengan hablum minannas dengan manusia. Jadi akhirnya kita ini terluka dengan manusia. Tapi kenapa kita terluka dengan manusia? Dia kata the only way someone can hurt you if you have given them power over yourself. Bila kita serahkan diri kita, bila kita letak pergantungan kita pada manusia, dan di situlah yang sebenarnya kita membenarkan diri kita dilukai. Dia nampak macam cinta kan? Macam bercinta, letak nombor 1 power kita. Boyfriend kita, suami kita. Dia tak nak bercinta lepas kahwin, ni cerita sebelum kahwin ni. Yang memang bercinta sebab yang selalu putus cinta ni belum kahwin. Janganlah bercinta putus kahwin. Sebaliklah ayat saya cakap. Okay. So dia kata dekat sini kita yang bagi ruang kepada orang lain untuk melukai hati kita sebab kita serahkan satu tempat tali pergantungan kita kepada manusia. So contoh kalau kita ada, saya lah kan, saya ada boyfriend, saya belum kahwin saya nak bagi tahu kat sini disclaimer. Saya single, belum kahwin lagi. Sebab tu saya masih cantik lagi. Lepas kahwin tak apa, dia double cantik. Okay. Saya ada satu figure, seorang teman lelaki yang mana hidup saya bergantung pada dia. Saya memang sangat yakin apa-apa pun saya akan cari dia. Apa-apa dia dulu. Semua benda nak cerita dia, semua benda nak bagi tahu dekat dia. Sebab saya tak ada sesiapa, saya percaya dekat dia, saya depend kat dia. Saya hanya letak 100% kepercayaan saya kepada dia. Tapi satu hari dia curang dengan saya. Katakan dia curang dengan saya, dia tinggalkan dengan saya. Jadi apa yang saya ada kalau saya bagi sepenuh 100% kepada manusia itu? Dan akhirnya tali pergantungan saya itu putus. Itu kalau dia putus dengan saya, dia hidup lagi tak apa. Kalau dia putus dan dia tinggalkan saya kerana menuju ke ilahi, kerana menjadi kembali kepada Allah, bagaimana? Okay. Saya share sikitlah bagaimana akhirnya saya ini berpindah daripada pergantungan manusia ke pergantungan Tuhan. Ini bukan tentang boyfriend. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 16 tahun. Dia dah sakit lama, 10 tahun. Daripada saya umur 6 tahun dia dah sakit. Sampai saya umur 16 tahun, akhirnya dia dipanggil ilahi. Ketika itu saya dengan sepenuh jiwa sangat yakin bahawa saya reda. Waktu saya cium jenazah dia, saya cakap, Abah tak apa, Echa, ni nama panggilan saya, Echa, lepaskan Abah, sekurangnya Abah tak terseksa. Sebenarnya saya rasa saya membohongi diri saya lah. Setahun selepas dia meninggal, sepanjang arwah tak ada tu, hidup saya sangat miserable. Saya mempersoalkan dengan Tuhan, saya tak puas lagi tau. Abang saya, kakak saya, diorang okey lah. Diorang dah, Abah meninggal, diorang dah ada kerja, diorang dah stable. Saya ni muda lagi, tak puas lagi nak manja dengan dia. Sebab saya yang jaga dia daripada dia sakit. Memang saya duduk sebelah dia, ayah saya, dia last kali sebelum dia meninggal tu, dia tak boleh bangun tau. Dia memang terbaring, kencing berak dia semua dekat katil. Jadi saya ni yang menguruskan dia. Saya masa tu umur 15 tahun. Saya yang masak, saya yang kemas rumah, saya yang mandikan dia, saya yang cuci berak dia, cuci kencing dia, semua saya buat. Adik-beradik saya tak buat apa lain. Sebab diorang waktu tu abang saya tengah belajar, abang saya abang Fahim saya, dia ada dekat UK waktu tu, dia tengah sama belajar. Dia sendiri pun tak sempat balik jumpa Rabah waktu meninggal. Abang-abang saya yang lain semua tengah tahun akhir. Dan saya seorang saja sebab saya baru lepas PMR masa tu. Saya ambil PMR muda kan. PMR habis PMR saya memang duduk kat rumah. Saya memang jaga. Ada satu hari ni saya nak ceritakan, saya rasa saya lah yang paling penat. Saya lah yang kena buat itu ini. Kakak saya relax, adik saya relax. Padahal semua orang sebenarnya tengah struggle. Bila saya fikir balik, semua tengah struggle. Sebab kakak saya
Waktu tu dia sedang belajar dekat Sarawak. Tapi dia nak habis belajar lah waktu tu. Dia balik dia yang kena uruskan keluarga. Yalah, dah ayah saya tak boleh buat apa-apa, mak saya seorang je kan. So kakak saya ni yang sulung, dia lah yang kena ke hulu ke hilir nak uruskan perniagaan keluarga, nak pergi settlekan itu ini. Mak dah tak boleh gerak, duduk dengan abah kan. Jadinya kakak saya punya struggle waktu tu lagi teruk pada saya. Tapi saya rasa saya yang paling struggle teruk. Sampai satu hari ni saya burn out sebab apa? Hari yang sama mak saya tak sihat, ayah saya tak sihat. Mak saya muntah-muntah masa tu. Okay, kan ayah saya kan tak boleh dia bedridden, so dia nak kencing berak kan kat situ. So kan bila dia nak kencing, kita nak kena tolong pegangkan dia kan. Dalam masa yang sama waktu dia nak kencing tu, mak saya muntah depan saya. Dia muntah dalam bilik air. Ayah saya tak nampak. Dia tolak saya pergi tengok mak. Mak tengah muntah. Saya pergi tengok mak saya muntah, mak saya tolak saya pergi tengok abah tengah kencing. Bayangkan perasaan saya waktu tu, apa saya nak buat ni? Nak betulkan mak, nak tolong tengokkan abah. Waktu tu saya memang burn out. Saya cakap kakak saya penat. Saya penat, dalam rumah tak ada orang nak tolong saya. So benda saya nak buat, saya cakap macam tu. Jadi bila arwah abah saya dah tak ada, orang akan rasa macam okey lah, macam dah tak ada, awak akan rasa macam relief kan, tak payah nak jaga abah lagi. Tapi sebenarnya tak. Bila dia dah tak ada tu, struggle tu lagi teruk. Sebab saya tak tahu penerimaan mak saya bagaimana. Sebab mak saya bukan jenis yang orang meluah apa dia rasa. Dia diam, dia tak pernah cakap. Tapi perbuatan dia cukuplah menggambarkan kesedihan dia. Dia tukar bilik, dia tak tidur lagi bilik yang sama, dia tidur dengan abah, dia bersihkan semua benda. Dia sebab fikiran dia masa tu adik kecil lagi. Adik saya waktu tu yang bongsu 10 tahun. Nak fikir nak besarkan anak, nak hantar saya masuk universiti. Adik saya 3 orang, saya ada 3 orang bawah saya, 2 orang bawah saya 3 orang waktu tu. Nak bagi anak-anak yang lain, ada seorang je anak yang dah kerja jadi cikgu, kakak sulung saya. Yang lain semua dekat universiti. Nak fikir macam mana nak suruh anak makan. Masa tu saya masih lagi dalam keadaan denial yang saya rasa macam saya cakap dengan Tuhan, saya ni dah buat macam-macam tau. Saya jaga mak ayah saya buat semua ikut Tuhan cakap. Tapi kenapa Tuhan ambil juga ayah saya? Kenapa mak saya masih lagi marah-marah kat saya? Kenapa saya punya denial terhadap apa yang berlaku dalam hidup saya tu, sampai saya salahkan Tuhan. Salahkan takdir Tuhan. Saya rasa baik saya mati je. Baik saya ikut je abah saya. Saya siap pergi kubur. Saya dah cakap dah dengan pakcik. Saya baik lah dengan pakcik tukang, sebab rumah saya sebelah kubur. So pakcik gali Pak Din tu, saya cakap, Pak Din nanti tolong reserve satu liang lahat sebelah abah saya. Saya memang nak mati kat sini. Saya punya jatuhnya jiwa saya kanak-kanak saya rasa waktu tu. Saya seorang remaja, saya baru 16 tahun. Saya tak tahu arah hidup saya mana. Bila Tuhan ambil satu-satunya orang yang saya betul-betul sayang, saya rasa macam saya hilang pergantungan saya. Jadi setahun tu saya lost. Saya tak solat, saya tak mengaji, saya tak puasa, semua saya buat. Saya langgar semua benda sebab saya rasa saya buat baik pun, saya pakai sopan-sopan pun, mengaji solat sama je, Tuhan tetap tak makbulkan doa saya. Saya tetap juga tidak disukai macam tu. Kemudian bila saya masuk tingkatan 5, saya hantar masuk asrama tau. Mak saya cakap, mak saya dah fed up nak duduk rumah. Bukannya dapat apa pun, saya nak masuk asrama nak belajar, saya cakap. Jadi saya masuk asrama bulan pertama tu. Saya masuk, ada ustaz baru mengajar kat sekolah saya. Ustaz tu cakap dengan saya, dia kata, saya rasa awak ni lain pada kawan-kawan awak. Saya pun macam, alah ustaz ni nak asrama ke aku tu kan. Dia cakap, saya cynical lah waktu tu kan. Kita macam tak ni lah, tak nak lah dengar ustaz-ustaz ni semua kan. Tapi ustaz tu baik. Dia kata dengan saya jatuh kerana agama dan saya naik semula kerana agama, Nisa. Dia cakap macam tu kat saya. Dialah yang setiap hari dalam surau akan panggil nama saya. Dialah yang suruh saya imam, dialah yang suruh saya lead mengaji, semua dia sebut nama saya. Setiap kali dia cakap dengan anak-anak murid lain, semua dia akan sebut nama saya. Jadi dialah sebenarnya antara one of lah ustaz yang banyak mengajar saya. Dia kata dengan saya, letak tali pergantungan awak pada orang yang tak mati. Sebab kalau awak letak yang mati, dia mati, awak pun mati. Waktu tu orang lain putus cinta dengan boyfriend kan. Kawan-kawan saya putus cinta dengan boyfriend, sedih-sedih, nangis-nangis semua. Tapi saya hilang sesuatu yang saya tak boleh dapat balik. Dan itu satu-satunya benda yang Tuhan bagi kat saya. Saya tak boleh pilih mak ayah saya. Itu hadiah yang paling saya ada kan. Saya tak boleh pilih.
Saya boleh pilih suami saya, tapi saya tak boleh pilih mak ayah saya. Okey. Jadi bila satu benda yang kita betul-betul sayang hilang daripada hidup kita, macam mana saya nak teruskan hidup saya. Jadi bila saya dah 17 tu, saya rasa bodoh lah setahun ni. Saya tak solat, saya tak mengaji. Saya rasa bodoh sangat masa tu. Jadi seorang yang tak betul kan. Lepas tu waktu tingkatan 5 tu, saya tak pernah tahu arwah abah saya sisipkan duit untuk saya pergi umrah. Bahagian dia pergi umrah tu, dia bagi dekat Kak Long saya untuk bawa. Dia pesan, Kak Long bawa adik-adik. Abah tak dapat nak bawa adik-adik ni, so Kak Long kena bawa adik-adik ni. Saya pergilah. Waktu saya dalam bulan 6 macam tu, saya pergi pertengahan tahun kan, yang cuti pertengahan tahun tu saya pergi umrah. Waktu tu saya menangis depan Kaabah. Saya cakap, saya ni ada hayat ayah saya, sampai hayat dia tak ada, dia seboleh-boleh nak bahagikan saya. Dia dah tak ada pun saya masih lagi bahagia dengan apa yang dia bagi dekat saya kan. Jadi apa lagi saya nak minta dengan Tuhan? Kenapa saya nak persoalkan bila Tuhan ambil satu perkara daripada saya hanya kerana saya tak dapat macam orang lain punya. Bila saya discover, bila saya semakin besar, semakin dewasa, saya kenal banyak orang, saya ditemukan dengan orang yang baik-baik. Alhamdulillah sampai sekarang saya jumpa orang yang baik-baik. Saya perasan satu benda, kalau Tuhan tak tarik ayah saya dalam keadaan saya umur 15 tahun, 16 tahun tu, saya tak akan jumpa 100 orang lagi yang baik-baik dalam hidup saya. Satu benda Allah tarik, 10 Allah gantian. Benda tu yang betul-betul akhirnya saya balik gantungkan diri saya pada Tuhan. Dan sampai hari ni, manusia lain cakaplah apa pun, saya cakap nanti. Hidup saya untuk Tuhan saya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, solatku, agamaku untuk Tuhanku. Bila saya meletakkan sepenuh jiwa saya bertawakal kepada Allah, pada akhirnya pada Tuhan saya tu, saya tak ada kegusaran. Saya dah tak terfikir dah apa orang nak cakap. Saya tak kisah dah. Yang saya tahu, saya buat macam ni, ikut Tuhan cakap macam ni, insya-Allah saya boleh jadi orang yang hebat. Saya fikir macam tu je waktu tu. Dan alhamdulillah saya struggle, dulu saya sekolah malas ni ustaz. Saya memang malas. Saya cakap, kalau dalam family saya, abang saya memang hebat. Abang-abang saya, adik-adik saya semua hebat-hebat belaka. Semua orang tahu. Anak Hajar Suwana, mak saya nama Hajar Suwana, anak Hajar Suwana dengan Haji Terus ni, orangnya hebat-hebat. Semua masuk universiti. Semua belajar hebat, rajin. Satu kampung kenal lah macam tu. Tapi dekat saya, orang tak kenal Hairul Nisa ni siapa. Orang kalau pergi, kalau jumpa mak saya, ada anak perempuan, ni siapa, tak pernah jumpa. Orang memang tak kenal saya sebab saya tak pandai, malas, menyusahkan hidup je. So itu saya dibesarkan dalam keadaan tu. Ya, muka saya lain sikit dan yang paling penting saya gemuk. Orang lain semua kurus. Abang saya sekeping je. Dia tu dah kahwin dengan Kak Zai baru dia nampak berisi sikit. Kalau tak, dia memang macam ranting lah, memang kurus lah. Dan saya seorang je berisi. Jadi saya sangat-sangat lain daripada keluarga saya. Orang tak kenal saya. Jadi bila saya dah besar, saya dah keluar daripada rumah saya dah jumpa banyak orang dan akhirnya saya pun tahulah sebenarnya hidup saya ni bukan sekadar dicerminkan dengan keluarga saya. Saya bawa nama saya Hairul Nisa, binti Siti Hairul Nisa binti Muhammad Idris. Saya bawa nama ayah saya bawa nama mak saya. Tetapi saya hanya perlu jadi diri saya yang bergantung kepada Tuhan saya, bukan kepada mak ayah saya. Kat situlah saya belajar dan akhirnya saya tidaklah mudah berputus asa sebab segalanya saya letak pada Tuhan kan. Ini sikit sebanyaklah saya nak share kenapa saya rasa bila kita bergantung dengan yang tak mati, akhirnya kita pun akan teruskanlah hidup kita seperti biasa. Sebab saya sampai hari ni saya sangat-sangat bersyukur dengan Tuhan sebab bagi saya jalan yang macam ni. Kalau orang tanya kalau nak ubah masa lepas, nak minta ayah saya hidup balik ke, saya cakap tak. Cukup dah apa yang saya lalui ni dah bagi saya besar sangat impact dalam hidup saya. Dulu saya tak suka cakap-cakap macam ni. Saya memang seorang yang pendiam, hanya menulis saja. Tapi sekarang alhamdulillah lah saya boleh bercakap dengan orang, boleh interact dengan orang, boleh tunjuk bahawa saya adalah lebih daripada apa yang orang sangkakan. Okay. Jangan sedih kita tukar mood kita. Semua sedih, lalai air mata ni sekarang. Kata Coach Nisa ni kalau buat cerita memang sedih je. Okay.
dalam chapter ke-18, dalam satu chapter 18 ni dia cakap new beginning. Apa tu new beginning? New beginning itu bagaimana akhirnya kita selepas kita dah nak tukar kita punya rasa tu daripada kita bergantung kepada satu yang hidup ataupun bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada Tuhan. Macam mana kita nak divert perasaan tu kepada satu lagi cara hidup. Macam mana hari ni kita rasa kita nak ubah diri kita. Aku nak kurus, aku nak ubah mindset aku. Aku boleh buat benda ni. Macam mana kita nak menuju ke arah yang baru tu. Itu dalam chapter 18 ni dia katakan semua manusia akan melalui fasa yang berbeza. Rezeki saya dapat fasa saya awal. Ada orang dah umur 30 baru nak rasa. Ada orang muda kecil-kecil lagi dah tak ada. Mungkin anak yatim yang memang tak ada mak ayah macam tu dah rasa. Ada orang mungkin dah 50 rasa. Jadi fasa manusia ini berbeza. Jadi the new beginning adalah benda yang kita sendiri yang kena buat fasa tu. Kita yang pilih sama ada kita nak kekal dalam fasa kesedihan untuk menuju ke fasa kebahagiaan ataupun kita yang pilih untuk kekal dalam fasa kebahagiaan kesedihan tu sendiri. Jadi bila kita cuba untuk ubah diri kita, bukanlah ubah sebenarnya, bila kita cuba untuk berubah. Kita ni manusia ada satu mindset, kita rasa kita boleh berubah. Tapi kita masih duduk dalam takut yang sama. Jadi kita rasa ubah itu adalah kata dasar. Bila kita kata berubah, baru kita buat kata kerja tu. Baru kita tukar perbuatan tu. Jadi the new beginning ni, dia kata, dalam every new beginning comes from others beginning ending. So maksudnya setiap chapter baru tu dia akan ada chapter sebelum tu yang habis, yang ending pada chapter dia tu. Jadi setiap kekecewaan, setiap musuh, setiap pergaduhan, setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap ending happen for a reason, a good reason, and every single step was necessary to mold you into a person that you today, your perspective, your wisdom and your collective experience. Yang menjadikan kita hari ini adalah kita punya wisdom, kita punya perspektif dan juga kita punya experience lah. Macam saya cakap tadi, pasal saya terima tu sampailah membawa saya ke tahap ini kan. Jadi setiap orang tu, setiap momen yang berlaku dalam hidup kita tu ada reason dia sendiri. Bila kita nak mulakan chapter yang baru pun, kita kena sedar bahawa kita kena habiskan momen yang tadi. Contoh fasa kesedihan ke fasa kebahagiaan kan. So kita kena endkan kita punya fasa kesedihan tu untuk ke fasa kebahagiaan tu. Dan dalam ni Ustaz Mizi cakap, you ready for a new beginning? Dia kata. So inilah masa untuk kita percaya bahawa chapter baru dalam hidup kita ini akan membawa kita kepada kebahagiaan yang long lasting. Okay. So itu dalam chapter ke-18. Kemudian saya akan terus ke suku sebelum saya habiskan sikit lagi buku ni. Sesuatu yang kita perlu ingat, those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Apa maksudnya? Maksud dia apabila kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan nampak sebenarnya apa yang kita nak, apa yang Allah nak, apa sebenarnya Allah nak tunjuk kat kita. Betapa cerahnya jalan-jalan tu sebenarnya selama ni kita butakan hati kita. Sebab kita tak pernah percaya yang Allah akan bagi kita macam ni, macam ni. Bayangkan selama ni semua jawapan tu ada depan mata, tapi sebab kita butakan hati kita untuk lihat jalan-jalan tu dan akhirnya kita tak nampak benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu kita yang tutup mata kita kan. Dan yang terakhir di sini dia katakan Tuhan tidak pernah tidur. He always in complete control. He know where you are and he know we've been through. Apa yang Tuhan tahu kita kat mana, Tuhan tahu apa yang kita lalui, Tuhan tahu bagaimana sengsara kita, Tuhan tahu siapa yang betray kita, Tuhan tahu siapa yang hina kita, Tuhan tahu siapa yang keji kita, Tuhan tahu siapa yang reject kita, Tuhan tahu siapa yang tak hormat kita dan Tuhan tahu siapa yang ambil kesempatan ke atas kita. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan siapalah kita manusia ini untuk menafikan perkara tersebut. Itu dalam chapter yang kedua terakhir. Jadi sebelum saya tutup tentang buku ini dan saya buka kepada Q&A, ayat terakhir yang Ustaz Mizi cakap dalam buku ini dia kata let go. Let God and surrender all your broken pieces to Him, one prayer at a time. Kita ada banyak sangat permintaan. Saya macam sekarang kan keadaan saya mestilah of course saya nak minta suami yang baik,
Suami yang handsome, handsome pula. Sebab saya cantik kan, mestilah gandingan kena handsome kan. Okay. So, kita manusia ada banyak sangat permintaan, tapi minta satu-satu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan makbulkannya setiap satu-satu. Dengan cara kita, macam mana kita minta dengan Tuhan lah. Kita dalam solat lambat, mengajikan kadang, puasa pun Ramadan je. Lepas tu ada hati nak Tuhan makbulkan doa kita on the spot. Wah. Tu cakap tadi, awak nak impress apa? Kalau awak impress bos awak pun kerja malas, lepas tu awak expect bos awak naikkan gaji. Wah, macam tu lah. So, The Art of Letting God ni is such a good book. Saya sendiri sampai sekarang, Shopee ni, maafkan saya. Saya sampai sekarang pun masih lagi, kalau orang tanya buku apa nak suggest, saya akan suggest buku ni. Lepas tu kalau macam nak tengok isi dalam dia, ada dua pilihan, boleh beli e-book atau buku fizikal macam ni. Dan buku ini terbitan tempatan, support local. Kita kena saling membantulah dalam ekonomi macam ni kan. Saya kira itu saja dalam buku Art of Letting God ini. Saya buka untuk sebarang soalan. Mungkin boleh kembali ke Coach Zai dulu sebelum kita buka Q&A. Okey, Alhamdulillah. Terpegun kita mendengar. Saya sendiri pun terpegun walaupun itu adik ipar saya. Okey, macam yang Nisa bagi tahu tadi bergantung itu kepada Allah. Hasil yang kita dapat ni bukan atas usaha kita. Jangan kita rasa macam kalau kita masuk syurga tu sebab aku layak masuk syurga sebab aku punya ibadah. Bukan sebenarnya. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Bukanlah sebab kita punya ibadah. Tu sebablah kita kena sentiasa menunduk. Jangan terlalu bangga diri, sombong diri. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Oh, padu. Semua orang faham. Ustaz ada soalan ke Ustaz? Saya baru nak baca ni. Ada, okey Kak Lim ada soalan. Apa dia Kak Lim? Bagaimana Nisa mengaitkan apa yang dibaca dengan TKO? Buku tu apa yang Nisa dapat kaitkan dengan program kita? Banyak tadi saya rasa macam ada kena dengan TKO. Okey, bagaimana saya mengaitkan dengan TKO? Moga-moga menjawab soalan lah. Okey. Orang tanya saya macam mana nak konsisten diet. Saya tanya balik orang macam mana konsisten solat. Saya buat peli-peli orang ni yang mana pun satu. Jadi kalau orang kata bagaimana saya kaitkan dengan TKO ini bukan sekadar satu program diet untuk saya. TKO ini lebih kepada satu keluarga, satu kehidupan pada saya, satu jalan baru untuk saya. Jadi bila saya baca, saya nak kaitkan TKO, semua benda yang orang keliling saya cakap, itulah yang saya belajar dalam TKO. Saya belajar konsep power of now, saya belajar macam mana nak disiplinkan diri, saya belajar macam mana akhirnya saya kurus ni, saya nak kurus, nak sihat ni, saya kena cari Tuhan. Saya bagi tahu mana-mana orang yang tanya saya, kenapa kau nak kurus? Aku kurus ni pun aku cari Tuhan tau. Aku bukan main-main kurus je. Kau ingat aku macam kau ke? Macam tu kan. Kutuk balik, tak baik. Tapi bila dengan TKO ni, saya belajar satu benda lah. Apa saya buat adalah hidup. Islam itu adalah hidup kan. Islam itu adalah adil, cari hidup. Apa yang Islam maktubkan itu adalah cari hidup kita. So bila saya duduk dalam TKO, saya rasa macam lah ini sama je macam saya belajar jadi seorang manusia. Saya nak belajar untuk sihat, saya nak belajar untuk kurus sebab saya tak pernah kurus tapi saya macam sihat je lah, nampak macam sihat, nampak je. Tapi saya tak pernah kurus. Jadi saya rasa macam kalau saya ada peluang untuk jadi diri saya dan kurus dan cantik seperti sekarang dan bahkan lagi cantik kan. Kenapa saya tak nak ambil sesuatu yang asasnya datang pada agama saya sendiri? Saya tengok program waktu mula-mula, saya tak nafikan lah. Bukan senang Coach Zai nak paksa saya masuk dalam TKO ni. Dia sendiri rasa macam banyak kali sampai dia cakap dengan abang saya, suruh pujuk saya. Abang saya pula jenis yang macam biarlah Ica tu tak payah. Tapi itulah
Saya tak tahu berkat doa siapa yang terbuka hati untuk saya join program ni. Dan saya rasa hidup lah, saya tak nafikan lah. Jadi bila saya baca apa-apa buku sekalipun, saya baca buku bukan sekadar baca saja. Saya baca, saya akan pungut satu benda yang saya rasa saya perlu gunakan untuk hidup saya. Sebab saya sangat percaya setiap buku tu dia punya nilai dia sendiri. Apa benda yang saya boleh garap dalam buku tersebut. Meskipun dia sekadar novel dan juga komik, saya tak nafikan saya masih baca komik. Saya nak je tunjuk kat sebelah ni, saya masih baca komik, saya baca novel yang ringkas macam ni. Tetapi bukanlah bermakna saya ini menidakkan apa yang Quran bagi. Tak. Saya sentiasa rasa setiap satu perkara yang berlaku itu adalah benda yang sangat-sangat baik. Kenapa? Sekalipun dia nampak buruk, tapi dia mesti ada baik. Tak salah kalau saya memandang yang baik saja, tidak memandang yang buruk. Itulah saya ambil bila saya baca buku dan saya kaitkan dengan hidup saya dan juga TKO. Kalau nak kata dengan TKO ni hidup saya lah. So saya dah jalani dia sebagai satu jalan hidup saya. So saya tak tahu nak cakap macam mana nak pisahkan sebab saya dah jadikan dia satu sebahagian pada hidup saya. Itu harap menjawab lah. Baik, Abang Faiz siap dah order dah buku. Terus order 3 buku tu. Nampak tak padu ni sharing daripada Nisa. So siapa lagi nak sharing daripada Nisa minggu depan? Angkat tangan. Cakap saya. Alhamdulillah. Okey, saya nampak soalan lagi satu ni. Dia kata, sekejap bawah ni. Kalau tak suka membaca, macam mana nak pupuk suka membaca dan konsisten? Okey. Saya membaca daripada saya kecil. Ini rezekinya saya ada seorang ayah yang sangat mementingkan pelajaran. Memang anak dia semua kena baca buku, tetapi saya yang paling gila buku. Okey, dekat rumah tu mak saya siap minggu lepas mak saya cakap dengan Kozai dia kata nak cleankan semua buku saya. Saya cakap tak apa, tunggu saya balik Melaka ambil semua buku tu, jangan buang. Saya memang sayang buku saya. Okey, membaca ni benda ni sama je, nak jadikan rutin, nak jadi konsisten. Kalau rasa susah sangat nak membaca buku yang banyak tulisan, baca dengan buku yang nipis-nipis. Baca komik dulu. Baca komik. Saya nak cari kalau ada komik yang tak ada kat sini pula. Saya ada satu komik, dia macam untuk ajar budaya. Dia komik je tapi dia ajar budaya. Saya belajar budaya luar, saya belajar macam mana adab nak makan tea, macam Mak Saleh English tea tu kan, kat UK kan, macam mana nak tuang tea. Saya belajar jenis-jenis tea, tapi saya belajar pada komik. Dia ada satu komik tu. Nanti kalau boleh saya share yang pasal komik, saya akan share pasal komik. Okay. Jadi kalau tak boleh nak baca buku tebal-tebal, start dengan buku nipis. Buku nipis tak banyak, tak mahal dan tak susah nak baca. 10 minit boleh habis. Sekejap saya ada contoh buku nipis kat sini. Ni. Ini tajuk dia Hidup Diredai Tuhan. Kecil je, pocket book. Kalau jenis yang suka pergi berjalan, pergi mana-mana, abang-abang sementara tunggu isu-isu kita membeli belah, boleh duduk dekat shopping kompleks tu baca bang. Simple je bang, 10 minit. Mencuci selepas buang air besar. Ini ada satu hadis tentang mencuci selepas buang air besar. Okey, buku ni nipis je. Harga dia pun RM6 je. Boleh dapat kat mana-mana. Saya rasa kalau kita baca dengan buku nipis dulu, lama-lama kita akan pupuk. Okey, satu hari baca satu buku nipis. Nak baca buku cerita kisah Nabi yang nipis tu pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita tukar. Dah tu kita cabarlah diri kita. Okey, baca 10 muka surat. Kemudian baca lagi 100 muka surat. Kemudian 1000 muka surat. Saya sampai hari ni saya dah boleh baca buku yang tebal-tebal lah. Cuma macam saya konsisten untuk membaca tu adalah saya memang sangat disiplin. Satu hari kena baca, at least kena baca. Langsung tak boleh tak baca. Kalau saya tak baca apa-apa, saya rasa saya akan jadi manusia yang agak kurang bijak hari ni. Macam tu. Sebab bagi saya, satu hari kena ada satu ilmu baru. Saya kena tahu. Sebab saya manusia yang curiosity. Curiosity kan saya memang nak kena tahu juga. Kalau saya pergi bookstore, saya nampak buku tu, buku ni pasal apa? Dapat baca dia punya belakang ni pun dah cukup puas hati kat saya. Baca ni tak semestinya
kena start dengan buku tebal-tebal. Dia samalah macam kita baca Quran. Macam mana nak konsisten baca Quran? Bacalah surah-surah pendek dulu. Hafal surah pendek, dapat surah. Lepas tu kita baca Al-Mulk. Macam mana nak biasakan baca Al-Mulk? Baca dengan makna dia. Dah baca, dah tahu makna dia, kita akan rasa seronok. Aku nak bagi tahu Tuhan ni, aku baca ayat-ayat cinta Tuhan yang ni. Yang Tuhan cakap macam ni. Itu antara teknik dia lah. Lagi satu, tengok movie lah. Saya kalau tengok movie, saya macam wish. Ni based on novel ni. Mana novel dia? Saya cari. Ni cerita sebenar ni datang pada mana? Saya akan buka artikel-artikel. Pembacaan saya bukan terhadap buku sahaja tetapi artikel-artikel juga sebab saya pun menulis artikel dan saya juga menulis. Saya dah menulis daripada umur saya 14 tahun. Tetapi rahsia kat sini yang bagi tahu mak saya tak suka saya penulis. So akhirnya saya tak pernah terbitkan buku saya tetapi saya terbitkan jurnal-jurnal saya. Itu mak saya tak tahu. Mak saya cakap tak boleh tulis novel je. Mak saya cakap dengan saya. Tapi bertahun-tahun jugalah. Tapi macam sekarang dia macam dah okey sikit lah. Bila dia tahu saya menulis dia okey sikit lah. Dulu memang pantang dia dengar. Saya selalu tulis kat blog. Dia kata ni awak ngarut je ni semua ni. Tapi sesejak teknologi semakin maju ni, ada Facebook kan orang menulis dekat timeline semua tu, alhamdulillah lah dia macam terbuka hati sikit lah, dia terima lah juga. Kalau nak baca, saya tak sarankan baca hasil tulisan saya masih belum bagus lagi. Kalau dah popular saya nanti saya bagi tahu. Sekarang tak perlu tahu lagi lah. Okay, apa lagi tadi banyak ada juga. soalan daripada Ustaz ni. Bagaimana dengan membaca kita boleh berjaya dalam hidup? Bagaimana membaca boleh berjaya dalam hidup? Bagaimana membaca boleh berjaya dalam hidup? Macam saya tekankan tadi, pertama-tama tadi kalau yang masuk lambat konsep saya membaca itu tanggungjawab. Membaca itu tanggungjawab. Yang mana saya kata kalau membaca ini bukan tanggungjawab, kenapa akhirnya Allah turunkan ayat pertama itu Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kenapa akhirnya pada kali pertama itu Tuhan masih menyuruh kita membaca. Jadi apa soalan yang tadi? Lupa. Ayat dia nak ulang balik ayat dia tadi. Bagaimana dengan membaca kita boleh berjaya dalam hidup? Boleh berjaya dalam hidup. Masya Allah. Kalau baca Quran pun Tuhan kata itu panduan hidup. Apatah lagi kalau baca buku yang Tuhan ilhamkan manusia-manusia ini menebarkan ilmu pengetahuan. Awak jangan anggap sesuatu benda yang kita kena anggap buku ni, semua buku ada ilmu. Jangan rasa macam buku tu leceh. Jangan rasa penulis tu tak cukup bagus. Jangan rasa macam tu. Sebab kita ni bila kita dah start judge orang, semua benda salah. Kita je betul, orang lain semua salah. Jadi sebab tu Mak Saleh kata don't judge book by its cover. Awak tengok dia punya ni kan, nampak lawa tulisan. Simple je dia punya cover dia kan. Rasa macam buku apa ni? The Art of Letting God. Kau ni sesuka hati je nak let God apa ni? Macam tu kan. So saya ingatkan buku ni Ustaz Mizi Wahid ada lagi satu buku tajuk dia The Art of Letting God tapi ditulis oleh Warni Ardi. Yang tu buku lain. Kalau ada kesempatan saya akan ulas buku tu juga. Tapi jangan salah beli buku yang ni Okay. Jadi nak jadikan dia sebahagian pada hidup, bila awak yakin buku itu adalah ada sesuatu yang awak boleh garap, ada sesuatu yang awak boleh ambil, sesuatu yang penulis nak sampaikan, awak akan dapatlah apa yang awak nak. Sebab dalam hidup ni mudah je. Kita akan dapat apa yang kita nak kalau kita nak. Kalau kita nak A, kita akan nampak A je, kita tak nampak B. Kalau kita memandang sesuatu dalam hidup tu positif, selamanya hidup kita positif. Tapi kita selalu suka pandang yang negatif tu. Biasalah manusia. Saya tak kata orang lain, saya kata diri saya. Selalu macam tu lah. Okay. Harap menjawab ya. Ada soalan lain lagi? Masa bila Nisa membaca? Saya selalu membaca. Saya pergi kerja naik train. Saya akan baca dalam train. Sebelum saya tidur, saya akan baca juga. Saya ada buku yang saya letak tepi katil. Saya tak ada waktu yang saya dedikasikan pukul 10 hingga pukul 11 saya kena baca. Saya tak ada sebab saya memang jenis sentiasa membaca. Tetapi kalau awak baru berjinak-jinak nak membaca, adakan masa reading time. Letak satu hari 10 minit untuk aku baca. Walaupun sekadar untuk keratan akhbar sekalipun, bacalah. Walaupun sekadar nak scroll dekat Facebook, tetapi bacalah artikel-artikel ilmiah mungkin yang ditulis oleh Ustaz Zahazan, mungkin juga yang ditulis Ustaz Azman. Semua benda tu
Orang tak saja posting hari ni nak makan apa, tak saja-saja posting. Orang tak saja-saja posting. So sama dengan mereka-mereka yang menggunakan platform media sosial ni untuk menulis. Tak semestinya dengan baca buku. Kalau awak baca macam tu, ambil masa tu dan jadikan dia sebagai your reading time. Saya memang saya tak ada spesifik sebab saya memang sentiasa membaca. Sampai sekarang ni saya dah penat sangat pegang buku kan, saya terpaksa beli book stand. Saya tak pernah ada book stand dalam hidup saya. Ni baru pertama kali saya beli sebab saya memang dah penat nak pegang macam ni ya. Sebab saya duduk seorang sekarang. Bila saya duduk seorang ni saya ada lagi banyak masa untuk diri saya. Jadi memang saya macam kalau cuti baca buku. Lagi-lagi bila saya mengajar subjek Bahasa Melayu, anak murid saya lebih tercabar pemikiran dia. Jadi kalau saya ni tak tahu apa-apa, saya memang tak boleh masuk diorang punya scene. Saya tak tahu diorang ni cakap pasal apa. So saya terpaksa lah ambil tahu pasal Korea, BTS tu semua saya terpaksa ambil tahu. Kalau tak nanti budak-budak ni macam cakap dengan saya, apalah cikgu ni tak faham. Tapi saya bukan cikgu sekolah. Disclaimer. Disclaimer lagi sekali. Saya bukan cikgu sekolah. Saya mengajar Bahasa Melayu saja. Okay, harap menjawab. Ada lagi? Tak ada soalan kot? Ada soalan ni ke? Tak ada lah kot. Semua kalau ada buku depan mata lagi short review ni. Ada yang tanya next buku tajuk apa? Nak beli siap-siap? Oh semangat ni Kak Aisyah ni. Okay, kalau macam tu esok Ahad kan? Esok saya akan check dulu buku apa yang saya ada. So saya akan bagi tahu dengan Coach Zai, nanti kita bagi tahulah the rest buku apa, bagi saya masa sedikit nak pilih buku. Okay? InsyaAllah. The best one. Hai Hamacha. Hai adik. Okay Ustaz, ada apa-apa Ustaz nak cakap sebelum kita tamatkan program kita malam ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Echa, Coach Nisa, dan terima kasih kepada semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang ada bersama pada malam ini. Tadi mencecah 52 orang dan saya pasti malam ni memberikan satu impak dalam hidup kita, dan saya nak minta anda bagi markah daripada skala 1 hingga skala 10. 1 tu teruk, 10 tu terbaik. Berapa anda bagi untuk Nisa dan sesi malam ni? Tengok di ruang komen. Masya Allah. 1 hingga 10 je. Masya Allah. Okey, terima kasih kepada yang bagi markah, dan saya nak minta satu perkataan yang sesuai untuk anda gambarkan sesi malam ni. Apa perkataan yang sesuai untuk anda gambarkan sesi malam ni? Power. Awesome, tak terkata. Goosebump, padu. Nisa cantik. Amazing, speechless, luar biasa. Semangat. Best, faham. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dan sesi malam ni saya dapat rakam, dan insya-Allah kita highest energy dan insya-Allah kita akan share dengan tim, dan kita akan recommend dan galakkan lagi, dan mungkin kalau ada di kalangan kita yang juga ingin berkongsi sesi. Contoh macam Abang Apai, dia pun hantu buku lah tu. Dan saya tahu lagi ramai kat sini hantu buku ni. Kak Ida, Azli, Hidayu, Zita, Shima hantu buku. Wani, Kak Zu, Bang Fas. Tengok penulisan Bang Fas pun kita tahu kan. Dan pastinya ramai lagi dalam ni. CF pun tadi masa Lisa bagi tajuk buku, dia dah keluar gambar buku. Maknanya itu memang jenis hantu buku. Yuji pun sama, dan insya-Allah mudah-mudahan sesi-sesi seterusnya Kak Fiza, saya lupa nak sebut, tengok penulisan Kak Fiza pun tahu. Kita tahu dah. Dan memang seperti yang dikupas oleh Nisa tadi, ayat pertama Allah turunkan adalah Iqra, baca. Ini yang kita buat, kita baca. Kita baca dan kita kongsi. Kalau baca saja, dia tak masuk dalam dan dia tak dapat dikongsi, dia tak jadi. Dia kena kongsi, macam mana cara kita berkongsi paparan hidup kita ni, zahir kita ni. Contoh makan, apa yang kita makan terzahir. Saya diet Ustaz, tapi badan masih lagi gemuk, dah 10 tahun dah jadi coach. Kan maknanya masih lagi belum betul lah mana kita ni perjalanan tu. Tapi kalau apa yang kita makan tu zahir terzahir. Begitu juga kita. Banyak mana ilmu yang masuk, apa yang masuk dalam minda kita ni, itu yang terzahir dalam kehidupan. Apa yang kita cakap. Kalau mulut tu kuat mencarut, dah tentu dia suka tengok benda itu.
Kan? Dan kalau mulut itu keluar benda baik, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, dan tentu dia suka baca benda-benda macam tu juga. Kan? Dan dengan siapa kita berkawan itu penting, dan pastinya circle yang ada ni circle yang luar biasa. Terima kasih Coach Zai yang inisiatifkan event malam ni, dan pastinya yang lain-lain pun juga akan ada idea. Sebab dah boleh rasa dah energi luar biasa ni. We start strong from June. Jadi untuk penutup malam ni, mungkin kita dah lewat ni, dah 10.20, biasa kita tidur. Saya nak minta Ustaz Yuji, Ustaz Ghazali untuk bacakan doa untuk kita pada malam ni. Boleh Ustaz? Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mal madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khairan mimma sa'alaka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musta'an wa lakal balagh wal hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Ghazali, terima kasih Coach Nisa, terima kasih Coach Zai, dan terima kasih kepada semua malam ni. Dan saya nak ambil gambar untuk malam ni. Sila nampakkan wajah anda 48 orang yang paling comel. Bagi love sikit. Bagi love. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey, sekejap Sekejap saya tampal. One more. Sekejap. Okey, one more love. Wait. One more love. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekejap saya tampal dulu supaya jadi. Kan tanpa-tanpa tak jadi. Okey. Dah menjadi, dan jom kita sama-sama tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci mengisi ruang hati. Bersatu, apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar
masa silam, satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad ditamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk dia, membalasi kasih, syukur dengan nikmat, amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3. Sama-sama. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Coach Selamat Nisa. tidur. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.